jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Kata Allah, telah sampai usia umur Nabi Allah Ismail boleh membantu ayahnya untuk meninggikan binaan Kaabah di Mekah. Dan lalu berkata Nabi Allah Ismail, wahai anakku yang ku sayangi, ayah telah bermimpi, dan dalam mimpi tersebut Allah memerintahkan ayah agar menyembelih engkau, wahai Ismail. Apakah pandangan dan pendapatmu? Dan berkatalah Nabi Allah Ismail, wahai ayahanda yang ku sayangi, kalau sekiranya perintah itu datang daripada Allah dalam suatu mimpi ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang betul, dan merupakan suatu wahyu daripada Allah, laksanakan dengan rasa taat dan ikhlas. Nescaya ayah akan dapati nanti saya tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Yang Sadaqallahu Azim. Surah As-Saffat ayat 102. Surah As-Saffat ayat 102. Yang saya mulakan usi surah Istaqimah. Betul, surah Istaqimah. Apa dia? Tak dengar. Istiqamah, Istaqimah, tak. Istiqamah. Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh dan kuasa pentadbir surau, muslim muslimat dan tuan dan puan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama di dalam majlis perkongsian ilmu kuliah subuh yang kita sudah berada pada hari ini, hari yang kedua Zulhijjah. Sekejap aja masa berlalu, rasa baru lagi beraya puasa. Dah sampai kita nak hari raya haji dah. Ini menunjukkan kita punya hari ataupun hidup kita ini semakin hampir dengan berlakunya gegap gempita, iaitu hari zalzalah, hari kiamat. La taqumu as-sa'ah hatta yataqarrab az-zaman, kata Rasulullah.
Tak akan berlakunya kiamat hinggalah kamu akan rasa zaman masa itu berlalu begitu cepat dan pantas. Dan analogi perumpamaan yang Nabi buat, wa takuna sanatu kasyahri, setahun macam sebulan. Setahun 365 hari, tapi rasa macam sebulan ya, sekejap sangat. Allah, yang kita nak ambil kelebihan 10 hari di bulan Zulhijjah, berapa persen daripada 365 hari? Lebih kurang 2.6% je 10 hari selain daripada 10 hari ataupun 10 malam di akhir Ramadan. Dalam surah Al-Fajr Allah bersumpah, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi walayalin plural jamak, demi malam-malam yang disebut ashr, 10 malam-malam. Ulama jumhur menyebut 10 malam yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu, jumhur adalah malam 10 Zulhijjah. Maksud 10 hari di malam Zulhijjah, di awal malam Zulhijjah. Walaupun ada yang menyebut yang dimaksudkan walayalin ashr itu 10 malam ialah 10 malam Muharram, daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram. Dan yang kedua pandangan ulama, dia menyebut 10 malam itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi jumhur menyebut khusus walayalin ashr, 10 malam itu adalah malam-malam yang ada di awal 10 Zulhijjah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi menyebut, maka bukan sahaja malam yang dikatakan ada kemuliaannya, juga pada waktu siang, include termasuk siang dan juga malam. Hari ini kita sudah berada hari yang ke-2 Zulhijjah. Masa sekejap, dah besok sudah 6 dah 7 dah, raya dah. Tu nampak. Jadi Nabi sebut setahun macam sebulan. Tak sangka pun kita kata, dah umur aku tambah dah. No, ni bukan tambah, umur berkurang. Dia kena kira 100 sampai 1. Jangan 1 sampai 100. 1 sampai 1 yang kita rasa banyak umur kita. Tapi kalau 100 hingga 1, semakin pendek. Hari ni dah 60, dah 62. Pendek daripada 100 ke 1. Tu tuan-tuan. Dan Nabi kata lagi, wa takuna syahru kal jum'ah, sebulan pula macam seminggu berlalu. Sebulan macam seminggu berlalu. Kemudian Nabi kata, wa takuna jum'atu kal yawm, seminggu macam sehari. Seminggu macam sehari. Dan Nabi sebut lagi, wa yakuna al-yawm kas-sa'ah, satu hari pula macam 1 jam masa berlalu. Akhir sekali Nabi kata, wa takuna sa'ah kadarmati bin nar, 1 jam itu seumpama 1 petikan api. 1 jam tapi macam 1 petikan api. Nampak? Ni dah bergerak jam, masa dah 6 kat 6.40 dah. Rasa belum lagi start ni, mukadimah pun belum lagi. Dah rasa macam nak minum pagi dah rasanya. Dah bau dah sejemaah. Itulah cerita dunia tuan-tuan, hidup. Kalau kita tak ambil manfaat masa, dan begitu juga usia kita, dia seperti mata pedang yang memotong. Tajam sungguh, dia mengerat, memotong.
kita beramal ataupun tidak, dia tak peduli, dia jalan. Nampak? Kita menyembelih korban ke tidak, dia tak peduli, jalan juga. Tapi kita lah yang kena pandai manage, kena pandai menguruskan masa umur. La tazul qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala. Tak berganjak kaki seseorang hamba besok bila hari kiamat, sehingga Allah akan menanya beberapa soalan berat tuan. Yang pertama, Allah akan tanya an umrihi fima afnahu. Umur kamu kata Tuhan, apa yang kamu telah guna manfaatkan. Umur ni kata Ibn Qayyim Al-Jawzi ialah umur itu masa. Masa itu adalah amalan. Amalan itu adalah hidup kamu yang sebenar. Kita tak nampak macam ya ke umur ni amalan. Ya. Oh, baru kita tahu. Nanti bila saat nak mati nanti baru nampak. Oh, amalan aku Allah. Kita dengan Tuhan yang tahu. Sebab bila mati ingat, tak ada benda yang berhadapan dengan kita melainkan kita dengan malakul maut, dengan Tuhan. Macam mana roh nak berpindah keluar daripada tubuh badan kita dan yang disebut menghadap ilahi. Tak ada pengalaman kan? Orang yang ada pengalaman pun tak boleh nak menceritakan pada orang hidup. Nampak? Yang ada pengalaman pun tak boleh nak cerita pada orang yang hidup. Mati itu sekali dia dengan Tuhan dan dengan malakul maut. Tak kira mati terbakar, mati lemah, mati sidin, ya, mati hidup gas lah, mati bodoh dan sebagainya. Bila mati ni maknanya satu proses rasa sakit. Itu yang pasti. Mati ni proses rasa sakit yang tak dapat digambarkan bagaimana sakitnya mati itu. Walaupun dicerita dalam hadis macam-macam. Kata Nabi Ibrahim, mati itu rasanya yang ringan seperti mana kambing dilampah pada waktu hidup, disiat-siat kulitnya pada waktu hidup, itu ringan. Dan ada hadis sebut seumpama salasa mi'atin darbatin bisayf, macam tetakkan pedang yang tajam sebanyak 300, salasa mi'ah, 300 tetakkan pedang yang tajam. Allah. Tapi kita nampak bila mati, relax je orang mati tadi, elok tadi cakap, itu dah meninggal. Tak nampak macam orang kata berkeruh ke ataupun nampak macam melupuk. Tak. Memang kalau semua mati macam tu takut orang. Tapi proses mati itu berlaku. Ada isteri sahabat baru ni mati, meninggal, umur tak sampai 40 benda lagi. Dia jogging-jogging, kemudian rebah, meninggal baru lagi 2-3 hari. Tapi dia ada asma. Tak susah mati, dia jogging-jogging meninggal. Tapi waktu dia nak mati tu kita tak tahu. Itu dia dengan malaikat maut dan Allah SWT saja. Banyaklah yang digambarkan keadaan orang yang mati, orang yang fasik, orang yang munafik, orang kafir dan macam-macam. Ukhruj ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruj, wahai roh yang jahat, khabithah, ukhruj, keluar kamu daripada tubuh badan. Mana kita dengar malaikat bertempik? Mana kita dengar bertempik malaikat? Melainkan kalau yang beriman dengan lembut datangnya, senyuman datang, itu lain.
Macam ada satu haji meninggal baru ni bulan Ramadan di Surau Bukit Kuda, Kelang. Cemburu sungguh kita dengar mati dia. Tarawih 8 rakaat selesai, kemudian apa dia habis tarawih ada tazkirah. Sempat dia dengar tazkirah, habis tazkirah sambung witir 3 rakaat 2 salam. Waktu diangkat takbiratul ihram, Allah, di situlah hayat dia diputuskan oleh Allah. Dia kata Allahu Akbar. Habis akbar tu rebah dia, meninggal dunia dia di dalam surau sini. Itu rezeki orang yang mati husnul khatimah. Dan banyak lagi mati sedang membaca khutbah, mati sedang berdoa, mati sedang baca Quran, mati sedang sujud, mati sedang berada dalam majlis ilmu. Dan ada ustaz yang meninggal dunia sewaktu menyampaikan kuliah. Ini semua yang kita nampak ketentuan kematian itu yang betul-betul kita cemburu. Maksudnya kita terlalu inginkan kematian yang seperti itu. Kan tetapi kena lihat mati mereka husnul khatimah, mesti ada amalan mereka. Apa yang mereka amal dan lakukan di dunia. Kimbang kali tahajudnya rajin, korbannya buat tiap-tiap tahun, zakatnya dibayar, ya, kemudian solat berjamaah tak tinggal, ya, kemudian selalu memuliakan guru-guru, para asatizah, para alim ulama. Kita dikejutkan beberapa tahun yang dulu, satu orang pemuda tak kahwin lagi, dia orang Kuala. Saya cerita di Kuala Kangsar, masjid daerah Kuala Kangsar, Masjid Ridwaniyah, kuliah bulanan saya di situ. Rupanya dia pun kata, Ustaz, pemuda yang meninggal saya cerita tu orang Kuala Kangsar, cuma dia duduk di dengkil, lama dia tak kahwin. Pada malam Jumaat di Madinah, dah selesai buat umrah, kemudian pada waktu itu dia nak ziarah Rasulullah, makam Rasulullah. Sewaktu dia di dalam masjid nak ziarah makam Rasulullah, berjalan di depan makam Nabi dan rebah di situ. Rebah tu meninggal. Kita pernah dengar sebelum ni cerita pemuda rebah di depan makam Nabi. Jarang ada orang yang mati di depan makam Rasulullah sambil duduk, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Khalilullah. Rebah takdir, mati di depan makam Nabi Allah. Malam pula tu malam Jumaat di Madinah pula lagi. Bila tengok apa dia punya amalan, kata orang dia ni suka meraihkan ulama-ulama, suka berdamping dengan ulama-ulama. Nampak? Macam-macam orang punya cara mati ada, dia punya amalan kelebihan. Dan begitu juga yang kita harapkan pada hidup kita. Biarlah aku mati dalam keadaan aku sentiasa melakukan pengorbanan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melakukan suatu ibadat udhiyah, ibadat kurban, yang mana kurban itu maksudnya qarib, dekat. Kurban qarib yaqrabu kurban. Salah satu hikmah pengajaran kita buat ibadat kurban, tuan-tuan, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak dekat kita dengan Tuhan. Sebab ni je yang Allah nilai setiap orang, wanita, lelaki, perempuan, muslimat, sama je. Perempuan pun ada pengorbanan dia.
Samirah binti Qais, satu orang muslimat yang cukup berani, sayangnya kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku ni nak duduk di medan perang ni, nak duduk berada di saf yang paling hadapan, frontliner lah kita kata. Baik, Nabi kata, wahai Samirah, bagus niatnya, sebab dia nak jadi peninding, junnah, perisai kepada tubuh badan Nabi, biar musuh nanti dia nak bunuh, bukan bunuh Nabi, tetapi dia bunuh Samirah. Rasulullah ni selamat. Kemudian Nabi kata, wahai Samirah, kamu perempuan, ada tugas-tugas khas yang kamu nak diberikan orang perempuan ni, bukan duduk di depan, di belakang. Jaga makanan, itu antara meniup semangat suami-suami yang berperang. Itu antara wanita ni, dia tak boleh duduk depan. Baik, kalau begitu ya Rasulullah, aku ada dua orang anak yang bernama namanya Nu'man bin Abdul Amr, dan yang kedua Salim bin Al-Haris. Dua anak ni berlainan bapa, satu mak. Mereka ni, dua-dua ni aku jadikan sebagai junnah, perisai. Lalu Nabi terima. Kita tak kuat. Lelaki, ringkas cerita, berperang. Tengok pengorbanan seorang ibu, disanggup, dia tak dapat, tak apalah, anak dijadikan sebagai galang ganti. Akhirnya gugur kedua anak tadi, syahid di medan perang. Dia khabarkan kepada ibunya, wahai Samirah, anak engkau telah mati terbunuh di medan perang fisabilillah. Apa jawab Samirah tadi? Dia tak tanya pun di mana jasad anak dan macam mana keadaan jasad anak. Tangan kena cantas ke, potong ke, kaki hilang dan sebagainya. Dia tanya, aina Rasulullah, mana Rasulullah, mana Nabi, adakah Rasulullah hidup? Ya, jawab sahabat, bawa aku jumpa apa dia Rasulullah. Jumpa, apa katanya? Ya Rasulullah, derita, sengsara dan duka cita aku, kecewa aku ni semakin hilang bila aku melihat engkau masih hidup di hadapan aku ya Rasulullah. Allahu Akbar. Tuan, itu hati jiwa seorang ibu perempuan. Dia tengok Nabi hidup, semangat lagi dia. Anak dia tak kisah pun, tapi yang dia pernah Nabi ni, semangat perjuangan yang kita kena ikut. Kita hari ni nampak kadang ulama-ulama meninggal, langsung tak ambil kisah pun, tak kenal pun siapa dia. Kalau selebriti, oh bukan main kan, semua keluar habis. Apa dia kerja dia dulu, macam mana waktu dia hidup, gini-gini, semua keluar. Ustaz-ustaz, mana ada, lantak kau lah kan, nyebuk je, mati-mati lah kau. Ini bukan di sinilah, jauh di Jamaika. Tuan, ini berlaku. Maknanya kita hidup hari ini macam seolah tak perlukan satu penasihat, kaunselor ataupun orang yang boleh menegur kita. Kenapa kita rasa macam gangguan pula kalau orang ni menjadi suatu kerjanya nahi mungkar, kita tak nak. Oh, ini tak boleh, ni gam banyak, tak kena, itu tak betul, ni tak betul, ni ini berlaku kan. Walhal inilah yang kita kena terima, supaya ada tolak campur darah bahaginya. Hidup ni begitu, tak boleh rasa betul sentiasa dah. Ditegur, kita kena terima. Oh, betul lah, aku salah, benda ni aku buat silap. Ini yang kita kena korbankan, rasa ego kita, ya, sifat yang disebut jahil murakabnya, ni semua kita kena buang, ya. Yang mazmumahnya
pun begitu juga. Buang sayyi'ah dalalah, ada dalam lubuk hati, buang. Korbankan sifat kebinatangan, buang. Amarah, buang. Kalau kita tak korbankan itu, apa erti pengertian signifikan korban dalam maksud yang sebenar hidup kita? Banyak kita kena korban. Yang ada pun tak cukup, kena buat lagi, korban lagi, supaya kita betul-betul dah bersih, suci untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke saat nak mati nanti pun kita nampak habis, kita buang keegoan. Harta tu sikit pun tak ada dalam kamus kehidupan kita, kecuali diselesaikan sebelum dia mati. Pahala jariahnya yang tu kita nak. Inilah tuan-tuan yang kita kena fahami. Setakat korban, kalau setakat daging yang kita nak, tu pun Allah beritahu dah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surah Al-Hajj ayat 37. Tak sampai darah dan daging itu kepada Allah, tetapi yang sampainya adalah takwa. Nampak? Kan Nabi kata amalan yang amat disukai oleh Allah Ta'ala pada hari nahar, hari raya kurban, ialah menumpahkan darah binatang ternakan. Dan Nabi kata nanti binatang ternakan itu akan datang pada hari kiamat. Nabi sebut yang pertama biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha, 3. Yang pertama tanduk, yang kedua kuku, yang ketiga bulu yang binatang kita lakukan korban. Walhal 3 tu tak pakai pun, buang habis. Tapi datang tu menjadi saksi. Ini tak fikir daging tu, itu cerita tentang 3 benda yang kita buang. Maknanya janganlah kita fikir sangat daging korban tu, tapi hendaklah kita fikirkan apa tujuan yang kita lakukan ibadat korban pada tiap-tiap tahun. Nak memaknakan di dalam kehidupan. Kalau tidak, tak ada beza hari raya korban dengan hari raya ataupun hari biasa yang tidak ada hari raya korban. Sama je. Bila nak korban, dah mula susun atur lah. Dah mula dah. Ya, kita fikir banyak. Fikir apa yang aku nak kena ambil kali ini di dalam maksud ibadat korban. Aku ni susah nak korbankan sifat ego aku ni. Susah aku nak buang sifat amarah aku ni. Susah aku nak buang sifat bakhil. Kita kena korbankan betul-betul, sama-sama. Korban binatang pun dia, korbankan jiwa perasaan yang tak elok tadi pun dia juga. Ya, suka mengata orang, mengadu domba, buang korban. Sebab ini sifat yang tak elok. Jadi kerana itulah, balik kepada soalan yang pertama Allah akan tanya tadi tentang umur. Yang kita tidak melakukan suatu pengorbanan pada usia. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang ramai masuk Islam di awalnya, pemuda-pemuda yang hebat, gagah, pemuda yang hebat. Mus'ab bin Umair ini pemuda. Muaz bin Jabal pemuda Madinah. Abdullah bin Abi Bakar pun pemuda. Banyak lagi dan ramai lagi. Kenapa di zaman Rasulullah orang muda ni berperanan? Ini nak sentuh juga. Berperanan mereka itu
Ada yang menjadi, kita kata, panglima perang Usamah bin Zaid bin Harisah, hebat. Ada yang jadi pendekar, ada yang jadi pahlawan, ada yang menjadi arkitek, ada yang menjadi engineer di dalam pelaksanaan Islam di bumi Mekah dan juga Madinah pada waktu itu. Pemuda yang hebat. Ammar bin Yasir duduk di Mekah. Macam mana Ammar? Muda, cukup hebat. Ammar bin Yasir mempertahankan Rasulullah, melindungi Rasulullah daripada dibunuh. Tapi bila hari ini anak muda tak korbankan waktu muda mereka untuk berjuang, sehingga kita nampak hari ini macam seolah lemah, terlalu lemah pemuda-pemuda hari ini, pemuda Islam yang ada di dalam negara kita. Yang kita nak cari kualiti anak muda ni payah, tuan. Imam pun nampak, yalah, di Putrajaya ni sebab tempat muda-muda lagi adalah anak muda. Kalau pergi kampung-kampung, balik kampung raya pun semua, imam pun kita rasa tengok, rasa tak mau jadi makmum belakang. Bacaan Fatihahnya, kemudian mengajinya, kita pun rasa, ya Allah, tak ada imam lain, tak ada imam, tak ada, itu yang ada. Itu kira-kira, langsung tak ada dia, entah, langsung tak sembahyang jemaah dah. Teruk. Jaratal lajina ngam-ngam. Itu contoh, dah bunyi ngam-ngam, an'am jadi ngam-ngam. Tak ada lah. Itu yang ada. Mujur ada. Sebab tadi anak muda kita korang berperanan. Bab ganu ni semua sebab orang tua. Tak boleh. Saya ada sekolah tahfiz di Ipoh. Fikir bila nak bina sekolah tahfiz ni, sebab kita tahu generasi hari ni ialah generasi milenium, generasi apa dia, alat gadget, memang moden. Budak-budak belajar ni payah nak dekat dengan Quran. Kerana itulah ditumbuhkan sekolah tahfiz di Ipoh, Tahfiz Al-Khalidiyah, singkatannya Mata, di kampung Seri Kintah, kat 100 orang belajar. Bila tengok mereka, tu yang kita seronok tu. Pagi lagi 4.30 bangun, 4.30 bangun nak mandi siap, sebelum subuh tahajud dulu, mulai ni. Lepas tu mula mereka membaca, menghafal. Ini sebelum subuh. Mak bapak tak bangun lagi, mereka dah bangun. Tu, mak bapak silap ke 9 bangun, anak 4.30 pagi dah bangun dah. Tak sejuk hati ni yang mengandung. Tak seronok tengok anak yang macam tu. Solat pula berjemaah, habis pula sembahyang subuh, ada pula maksurat, bacaan zikir wirid, kemudian ambil balik Quran selepas sarapan, baca balik Quran, menghafal, mengulang, menghafal, mengulang. Dia tak boleh menghafal je, mengulang tu kekuatan. Sebab tuan-tuan, Quran dia kena gitu. Sekali kita baca tak dapat kita, dia kena mengulang baru lekat hafalan. Banyak mana Ustaz? Kena banyak. Kalau kata 40 kali baru lekat, yang tu kena buat 40 kali. Kita nak betul-betul ingat huruf ayat yang kita baca tu. Wal fajr wa layalin 'ashr, wal fajr wa layalin 'ashr, wal fajr wa layalin 'ashr. 40 kali. Ulang, hafal, ulang. Kena hantar pula sehari berapa muka? Semuka, 2 muka. Oh, memang yang betul-betul pulun menghafal Quran ni tu kena minat. Ada mak bapak hantar anak yang tak minat pun, tapi dipaksa. Itu temu juga. Kita tanya, ni datang nak masuk ke sekolah tahfiz ni, mak bapak paksa ke atau memang sendiri minat?
memang sendiri minat Ustaz. Okey, kalau sendiri minat tak apa. Sebab kalau mak bapak paksa itu tak jadi kan, silap dia panjat pagar lari. Kita yang jenuh, mak bapak merayu. Ada nak buat macam mana? Kadang yang datang macam-macam latar belakang. Mak bapak tak bagi tahu pun, merokok dah, macam-macam. Dah masuk asrama, dia pula mempengaruhi kawan-kawan merokok. Ini pun satu hal macam-macam. Tu kata tu, nak elokkan hari, nak elokkan akhlak manusia, satu proses yang cukup memenatkan. Ulang balik, hari ini nak mengelokkan perilaku akhlak anak-anak kita, satu proses yang memenatkan. Memang memerlukan kesabaran ibu-ibu sekalian, tuan. Tak mudah yang kita rasa. Saya tak ramai anak 3 orang. 3 daripada sekolah Mahat Maktab Mahmud di Kedah. Tu pun walaupun sekolah agama, tak boleh diam. Suruh anak-anak telefon kita, bagi duit ni khas untuk telefon mak ayah. Duit ni sebab kita ada telefon, dia pun tak ada handphone, tak boleh apa, tak boleh simpan handphone. Suruh dia pun telefon, cari public apa benda. Kita nak, supaya kita nak bertanya khabar. Alung, angah, dah sembahyang ke belum? Dah, alhamdulillah. Baca Quran dah, alhamdulillah. Biar kita juga ada peranan di rumah. Jangan biar anak, sekolah agama kan ustaz ada, ustazah, tak jadi kan. Kita punya tanggungjawab. Kena tanya. Seorang anak saya di Jordan, di Yarmouk, Erbil, Jordan. Itu pun sama juga. Selang beberapa hari, tapi tak adalah setiap hari rimah pula. Abah ni tak berhenti pula tanya sembahyang. Tanya soalan lain. Kita kena adalah dia punya kaedah kan. Lama sikit telefon, pergi Muaz, mana-mana masjid yang ada di Jordan, kamu pergi tadah kitab dengan masyayikh-masyayikh, ulama-ulama. Rugi kamu duduk di Jordan. Dia mesti punya cara. Kamu kena cari ilmu di masjid, cari guru ulama ramai, rugi. Ambil peluang. Okey abah, nampak? Kita kena macam tu. Kata orang Perak, kena perosah. Bukan perosah, kena push. Sebab itulah hari ni keadaan budak-budak belajar. Macam guru kami pun, warden di sekolah tahfiz, kena macam tu, push, desak mereka. Memang nak bangun pagi bukan senang. Kalau tanya guru-guru yang lama petai, macam mana mereka di sekolah pondok, disimbah dengan air pun ada, bangun pagi subuh. Proses nak mencerdikkan orang macam tu, nak mendisiplinkan, dia kena melalui. Jangan pula nanti mak bapak bila dengar guru macam tu simbah, ya tak patut betul guru tu. Jangan kata tak patut, lagi patut kita kata rotan. Tentu juga jangan kata tak patut guru rotan anakku, tak patut, lagi patut rotan. Cuma minta cikgu jangan hantar anak saya sampai dah tak bernyawa sudah. Itu kira teruk lah tu. Tapi kalau setakat rotan cikgu, rotan lah. Janji anak saya jadi baik sudah. Memukul itu suatu benda yang sunnah. Bukan maksud pukul yang mencederakan, pukul yang memberi suatu teguran, nasihat yang berkesan. Jangan hari ni tuan, mak bapak marah kalau cikgu pukul, kalau cikgu sentuh anak, datang dengan lawyer nak saman cikgu. Tak kena tu. Kita tak jadi cikgu tak apa, cuba jadi cikgu. Rasa nak terjun tingkap, tuan, jenuh hari ni kerana pelajar-pelajar di sekolah. Tahulah siapa yang jadi cikgu. Ada yang saya dapat maklumat, pelajar perempuan sekolah rendah lagi, dah mandai, pergi dekat cikgu, dia geser, cikgu pegang pipi saya, cikgu pegang pipi, bagi RM10. Boleh pelajar perempuan ditawarkan pada guru, nampak macam tu kan?
itu pegang pipi, pegang lengan ke tangan ke, cikgu pegang tik saya atas sikit, tik saya yang tu cikgu nak bagi 50. Apa hal tuan-tuan? Hari ni punya ragam perangai pelajar-pelajar, nampak? Tu kita kata primary school, secondary school jangan silap dia offer pula diri dia. Cikgu nak. Cikgu nak tu takkan 100, bayar lebih. Sekarang ni jangan kata mustahil, tak mustahil. Benda ni sedang berlaku. Kenapa agak-agak? Sebab nilai sebagai insan manusia dan juga yang sepatutnya dikelilingi dengan roh agama yang kita kata roh Islamiah, tapi tak meliputi, tidak berjalan dalam kehidupan anak-anak, termasuk anak-anak muda kita tadi. Tapi di zaman Nabi tak, roh Islam itu berjalan, bahkan berpindah-pindah. Maksudnya daripada satu orang yang ada Islam, dia pula menyampaikan pula kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia, dia memberi manfaat kepada manusia yang lain. Itu yang sebaik manusia. Tegur nasihat, tegur nasihat. Yang mengislamkan Muaz bin Jabal di Madinah. Muaz ni orang Yathrib, orang Ansar. Waktu Mus'ab bin Umair sampai di Yathrib, maka orang ataupun pemuda yang pertama memeluk Islam ialah Muaz bin Jabal. Muaz ni dia subuh ke ni? Suruh ingatkan subuh pula ni. Nuh mayang sekali lagi tu. Jadinya apa dia bila tak habis. La ilaha illallah. Dia macam Putrajaya ni, selalu di kampung macam ni kan. Sini pun ada juga Baik, benda tadi betul, diganggu sungguh, geram. Siapa kengetuk tu? Kengetuk sendiri kan, orang ngetuk. Muaz tadi, Muaz bin Jabal, dia anak muda, dia Islam bersama dengan Mus'ab pun seorang pemuda, Muaz pun seorang pemuda. Nampak? Umur Muaz 18 tahun waktu itu. Bila dia Islam dengan Mus'ab, lalu kemudian Rasulullah datang hijrah. Sebab Mus'ab dengan Abdullah bin Ummi Maktum, sejarah dua yang Nabi hantar dulu ngaji Al-Quran pada orang Ansar ataupun pada orang Madinah. Dan bila Muaz bin Jabal Islam, dia belajar Quran dengan Mus'ab. Mus'ab ni orang yang disebut Al-Muqri. Al-Muqri ni bacaan Quran dia memang fasih, makhraj, tajwid. Tu Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dan, nama penuh dia gitulah sampai ke nenek moyang dia. Bila mana Muaz bin Jabal belajar dengan Mus'ab, tiba Nabi datang ke Madinah, dia follow Nabi, dia ikut Nabi mengaji, belajar macam-macam, dan sehingga menjadi sahabat qarib pada Rasulullah SAW. Itu yang kata Muaz bin Jabal. Ilmunya Masya Allah cukup hebat. Nabi test dia, kamu jadi qadi di Yaman, aku nak tanya, kamu nak gunakan apa rujukan yang pertama? Kalau ada orang menanya hukum ataupun nak dilaksanakan hukum, qadi itu bukan setakat qadi nikahkan orang, nah, hakim, menteri besar, atas lagi dia. Qadi pada waktu itu tugas dia, peranan dia besar. Maka kata Muaz, aku akan rujuk Al-Quran. Baik, kalau tak ada Al-Quran, kata Muaz, hadis. Kalau tak adalah hadis, aku akan berijtihad dengan ilmu yang ada pada aku. Baru Nabi sahkan, boleh lulus, kamu pergilah ke Yaman menjadi qadi. Ni tuan-tuan, Muaz ni orang yang cukup hebat. Dan ada riwayat kata esok akan dia menjadi seorang qadi, hakim di akhirat. Tak tahulah macam mana gaya tersebut, tapi itulah
dinyatakan ilmu Muaz bin Jabal. Anak muda, masa tu nampak tak ada selisih. Tu nak jadi seorang hafiz, tiap-tiap hari Quran tak boleh lekang. Ni saya bagi tahu pelajar nak cuti 10 hari raya haji, balik rumah nanti jangan lupa kamu menghafal Quran. Jangan 10 hari Yahoo yang benda-benda. Mak bapak pula bagi pula handphone habis. Yalah, anak dah minta menangis sampai keluar habis air liur. Kata kat air mata, air liur mengalir dah air. Kata mak tak boleh jadi, kerana meninggal pula anak aku tak bagi handphone. Bagi masuk dalam bilik 4 pagi tak tidur lagi, main game. Tu main game, benda-benda porno. Saya terkejut baru ada kajian yang dibuat, perempuan, wanita yang ramai menonton video lucah porn sekitar usia daripada sekolah rendah sampai di sekolah menengah dan universiti. Yang paling ramai menonton porn perempuan, bukan laki biasa, bukan kata biasa pula, maknanya kita tak terkejut. Perempuan menonton video lucah. Allah, ini dah berlaku keadaan di akhir zaman, tuan-tuan. Cukup menakutkan. Dia boleh jadi ketagih seks, dia boleh jadi macam-macam. Silap lesbian pun boleh wujud, memang dah wujud, ya. Kemudian gay, laki dengan laki pun dah wujud hari ini. Bagaimana kita nak mendepani ini cabaran bagi umat Islam akhir zaman? Di peringkat sekolah pun dah berlaku. Tu yang saya cakap tadi. Datang dekat cikgu, menggesel dia. Cikgu, RM10. Pegang tik saya, 50. Ni benda-benda lucah dah tak ada. Sekatan dah tak ada, orang kata malu dah hari-hari perempuan-perempuan. Terutamanya yang muda-muda ni lah. Mana dia belajar? Patut bukan itu yang dia belajar. Yang dia belajar Quran, fardu ain. Kemudian subjek sekolah lah, yang nak ambil BMA, SPM dan sebagainya. Malu kita dengan satu pelajar perempuan, ingat 10 tahun yang dulu, sekolah menengah kebangsaan Bacuk, Kelantan. Perempuan Cina, bukan Melayu, tuan. Siapa nama dia? Wee Suyen, adik Wee Suyen. Terbalik Sun Si. Ada satu orang lagi Sun Si, tu selebriti, buat PhD di Spanyol. Nak habis dah kot, kena habis dah. Sun Si, yang tu pun dia juga boleh menjadi contoh. Sun Si ni dia rajin puasa. Sebulan Ramadan penuh puasa dia, Suwinsi. Sebulan Ramadan puasa. Ada pula menanya, Ustaz, dia sebulan puasa, takkan tak ada datang darah haid? Mana saya tahu, tanyalah dia. Boleh tanya saya pula. Untuk cerita juga. Puasa 6, rajin. Ni yang disebut yasumu yaumi Arafah. Inni ahtasib ilallah an yukaffiru sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu, atau kama qala rawahu Tirmidzi. Apa maksudnya? Nabi kata, barang siapa yang puasa pada hari Arafah, bila ni? 9 Zulhijjah. Ulama kata mana-mana negara, negeri yang 9 Zulhijjah puasa daripada hari itu. Jangan tengok Saudi. Kalau kita dengan Saudi tak sama ni. Saudi dah wukuf dah 9 Zulhijjah, kita tak sampai 9 lagi. Jangan ikut wukuf, ikut 9 Zulhijjah, falak, kiraan falak, takwim kita punya negara setempat. Jadi 9 Zulhijjah. Maka kata Nabi, sesungguhnya aku mengharapkan dosa-dosa aku digugurkan pada hari aku berpuasa, hari Arafah, selama sanah ni setahun, allati qablahu, sambung lagi
setahun sebelum qablahu, kemudian wasanata allati ba'dahu, dan setahun selepas pula. 2 tahun dosa digugurkan. 2 tahun dosa digugurkan hanya puasa 1 hari. Bila? 9 Zulhijjah. Puasalah besok. Kalau baik yang 1 sampai 9. Itu kalau kita nak buat. Tak mampu, ambil yang tunggal 9 Zulhijjah. Ni pun yang kata tadi suwinsi puasa tu kan. Puasa Ashura esok 10 Muharram dia buat. Puasa sunat rajin Isnin Khamis. Dia kata apa dia, sebab juga antaranya ramai peminat dia orang Melayu Islam. Lepas tu dia puasa. Tak malu kita. Orang macam ni jaga diri. Bukan kita bagi tonton porno, video lucah. Dia nampak jaga dengan puasa dia. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada dia. Tu cerita suwisi. Baik. Yang saya sebut tadi, Wisuyan. Wisuyan ni 15 tahun umur dia. Saya baca dia punya kisah hidup dia. Sebab dia penerima tokoh Maulid Rasul peringkat kebangsaan. Lebih kurang 10 tahun dululah. Di PICC Putrajaya di sini. Saya baca apa sebab dia tokoh Maulid Rasul kategori non-Muslim. Jadi kategori non-Muslim. Tengok, oh, antaranya dia berjaya di dalam peperiksaan PMR. Kenapa? Kerana dia boleh skor subjek mata pelajaran bahasa Arab komunikasi. Ini bukan subjek porno tuan-tuan. Bahasa Arab Cina, bukan Islam. Hebat mereka ni. Suwisi puasa, hak ni bahasa. Dia nak ambil PMR, beritahu pada mak, mu angkat ini bahasa Arab lah. Mak dia jawab, lu gila. Gila apa anakku di Cina nak ambil bahasa Arab? Tak ada kena mengena. Apa tak ambil Jerman ke Perancis ke? Kan bagus engineering. Nak bahasa Arab dia nak ambil tuan. Di Jordan, di Amman Jordan ada satu disebut dalam bahasa Arab markas lughah, center learning language, pusat bahasa, pembelajaran pusat bahasa di Amman Jordan. Tuan pergi, jangan terkejut. Di Amman keluar-keluar, ramai Cina, Jepun, Taiwan, Hong Kong ni apa hal? Cina, Jepun pun ada. Amboi dia kita pakai seluar pendek dia pun. Apa dia skirt pendek gitu. Boleh pula ke? Apa sebab? Rupanya depa belajar bahasa Arab 2 hingga 3 tahun. Ni, pelajar-pelajar Jepun, Cina, Taiwan, Hong Kong, depa ambil bahasa Arab, khusus bahasa Arab sahaja. Bahasa Arab je. Kenapa? Mereka nak merujuk kitab-kitab Arab menceritakan kisah sejarah dunia. Rupanya sejarah dunia ni ada di dalam kitab-kitab Arab. Kalau tak belajar bahasa Arab, dia pun tak tahu. Ini, dia pun nak jadi ahli sejarah. Ramai kan bin Amman tengok, kenapa orang Jepun, Taiwan, Cina banyak. Rupanya dia pun ngaji bahasa Arab. Tuan tahu je lah. Jadi tadi Wisuyan tadi dia tak kira mak dia kata gila apa, dia ambil dia rujuk ustaz-ustaz yang ada. Kita nak mengaji bahasa Arab kan, kan senang. Baca Quran pun tidak, malah nak bahasa Arab lagi. Apa akhir jadi? Ustaz, entah nak tanya ana. Ustaz tu kata, siapa yang nak tanya, siapa yang nak jawab? Entah nak tanya ana. Nak tanya tu ana, nak tanya entah. Terbalik jadi, entah nak tanya ana. Jenis yang tak biasa, entah ana. Bunyi entah, unta ke apa ke? Anta ke entah, unta. Tak biasa. Tapi Wisuyan tadi, Allah ditunjuk pada mak. Sekarang mak dia tengok, sekarang aku gila. Mak dia kata, aku pula gila. Tengok, awak tak gila. Boleh skor distinction A1 tuan. Bahasa Arab, Arabic language, communicate, kan senang. Nampak? Bukan Islam, dia pun nak kenal Islam, dia pun nak tengok apa yang ada pada Islam. Tapi kita itulah tadi,
Hak benda lain pula yang jadi. Nisab dadah jangan tanya lah, metafetamin, syabunya, heroinnya, ganja. Lalu begitu. Mak rempit jangan tanya. Tu kadang-kadang kesian. Kita ni kemana arah tuju bangsa kita. Bagus dah tu. Mak kilau tu kira bagus lah. Tengok minat, kaya lah. Apa dia yang berlakon, yalah, yang jadi producer, yang jadi penerbit dan macam-macam, berjuta berapa hari baru. Baguslah tengok. Tapi jangan tengok je, tengok bagaimana jati diri mak kilau itu. Tengok bagaimana kepahlawanan ia menentang British. Kita tengok, tak tengok lagi. Tak tengok lagi, kalau tengok lagi banyak bercerita mak kilau. Cuma nak ambil spirit mak kilau di dalam membesarkan anak-anak kita. Jangan sampai kita tertinggal apa yang sebenar dibawa oleh mak kilau, iaitu juga pengaruh Islam yang ada pada diri dia. Cuba mempertahankan negara daripada apa dia, orang kata apa dia, ialah anasir-anasir yang kita tak nak daripada pok Yahudi dan Nasrani. Kebanjiran hari ini budaya, amalan, attitude pribadi daripada Yahudi dan Nasrani cukup hebat. Sikit-sikit, tetapi hari ini sampai kita dah tak bermain, tuan-tuan. Tak serang secara fizikal, tapi mereka serang melalui kepelbagaian hari ini. Cukup dilempar Google, cukup dah. Nampak? Walhal kita orang Islam boleh buat Google, tak mampu kita buat Google. Kita pergi ke Tel Aviv, dia punya HQ di Google, bangunan punya besar di Tel Aviv. Saya pergi tengok, oi, Google, ya, Yahudi. Facebook, Yahudi. Macam dia boleh kontrol. Kita ni nak pergi ke Palestin, dia pun akan semak nama kita. Dia pun ada ejen-ejen Yahudi, Singapura dan sebagainya. Masuk dalam Facebook, tuan-tuan, hentam Yahudi. Sekejap lagi kena blok lah. Kena blok. Saya kena blok itu apa? Sebulan tu. Lama. Oh, kalau tengok dia tengok Facebook, dia nilai, tengok siapa dia. Lampau ustaz-ustaz lagi. Ada dia punya ejen. Blok kan, kes Gaza ni, perang. Oh, masa tu pok-pok Yahudi cari tu, mana yang ni di ban, habis di blok, ban, tak boleh, tak operasi. Rasakan sekarang ni kita terpaksa bergantung dengan itu. Facebook Yahudi, IG-nya dengan TikTok lagi lah, main TikTok lah hari-hari. Daripada tak ada TikTok, sekarang TikTok melayan ni. Ini pengaruh. Macam mana kita nak korbankan ni? Tak dapat kita kadang-kadang. Terus akan kita sendiri pun, malam saya khutbah di sini perayaan, beritahu, jangan ada sedang khatib khutbah main handphone, duk TikTok lah, game lah. Tumpukan, please pay attention, beri perhatian. Khatib sedang baca khutbah, tapi kalau kita syarat dia datang masjid bukan nak dengar khutbah, tak ke mana sudah bangsa kita, tuan-tuan, agama kita. Sebab itu bila orang pijak agama kita, apa kita boleh buat? India hina Islam kita, nampak? Apa kita boleh buat? Adalah sikit-sikit. Indonesia halau terus duta India. Sebab yang ni katanya mulut capui, kita kata mulut tak ada insurans. Hebat Indonesia, dia boleh halau, kita tak boleh halau lagi. Kita lemah, diinjak, dipijak, dibuat ni macam tak ada nilai dah kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, tengah-tengah ni bangkit pula mak kilau, semua nak ditanjak sama, nampak? Mujur Faizal tak tanjak pagi ni, tidak jenuh merakam, buat rekod tanjak itu. Esok subuh maghrib semua datang, tak ada lebar, tanjak belakang bayang, jadi mak kilau belakang dah. Tapi janganlah sekejap aja, berterusan, semangat tu kita nak.
pahlawanan, Tok Janggut, Abdul Rahman Limbung, Mat Kilau, apa dia, Datuk Mahajalela. Baca sejarah. Peraknya ada, Kedahnya ada, Pahangnya ada, Terengganu, Kelantan, Masya Allah, Tok Kenali dan sebagainya. So ini yang kita boleh ambil semangat mereka. Tapi lesu dah hari ni tuan-tuan. Kalau dalam khutbah pun mereka tak dengar dah, main handphone dengan benda-benda yang dimasukkan oleh puak Yahudi dan Nasara. Lemahlah kita, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Ilman yang ada tadi yang boleh menggugat hati yang kita ada iman, dan akhirnya budaya yang lahir hari ini bukan datang daripada Islam. Yang banyak banjirnya hari ini iaitu kebanjiran idealisme ataupun idea yang kita tak boleh ambil, ism yang kita patut korbankan, liberalism yang disebut secularism, imperialism, pluralism. So, benda-benda macam ni lah. Dan tambah pula lagi kita hari ni pula bergaduh lah yang kata Salaf, Wahabi, Sunni, macam-macam. Ni sekarang ni tuan, cukup rancuk hari ni di media, di medsos, sosmed. Hak ni kata hak ni tak betul, hak ni kata hak ni tak. Masih bergaduh. Mana tugas kita nak bangunkan Islam? Duk asyik bergaduh je. Yang ni kata yang ni kata yang gunung jerai cara gunung jerai tu nak kata apa tuan? Hak ni dah sudah kan, bab ni bid'ah, hak ni dah Wahabi. Ini bergaduh hak ni Wahabi tuan. Mana kita pembangunan yang kita nak bangunkan Islam agama konstruktif, bukan Islam konstruktif. Tapi kita tak lihat hari ini Islam di luar negara bergaduh antara mereka dah. Sebaliknya mereka bersepakat bersatu walaupun berlainan mazhab, dia pun tak jadikan pergaduhan. Syiah, Sunni. Tapi bila Islam bersatu, nampak? Tak adalah ni aku ni mazhab Syafi'i, tu Hanafi. Aku Syafi'i, aku Syafi'i, tak wajib korban. Hanafi wajib bagi orang yang ada kemampuan. Itu biar pergi kat dia. Ini tuan-tuan, kita berbalah ni dalam negara bukan ramai pun, secoket 15 juta je. 15 juta bukanlah tak ramai juga, tapi taklah kita kata ramai macam Indonesia 250 juta. Lagi teruk tuan, macam-macam di sana dengan Pancasilanya. Oh, yang tu lagi teruk kan. Hak ni yang tu cara yang ni. Oh, ni kita bergaduh, tarekat bergaduh ni. Yang tak tarekat, yang gaduh dengan tarekat pula. Bila nak selesai masalah? Dalam dunia nak kiamat ni, siapa yang nak tanggungjawab sepenuhnya? Menung balik Allah. Itulah saat hari ni teruk. Tapi saya itulah bila pengalaman di UK, di Eropah ni lebih 10 tahun tuan-tuan. Inilah program-program dakwah. InsyaAllah 6 hari bulan Julai ni pun saya berangkat ke Europe, di Belanda, di Jerman, dan pergi ke Spain, Switzerland dan ke Italy. Ya, ada program masuk ibadat korban. Keluarga angkat saya, pak angkat saya ada di Rotterdam di Belanda. Ni baru lagi dia Islamkan orang-orang Belanda. Ramai hari yang Belanda ni tidak ada agama. So boleh Yahudi, Nasrani, tak ada masalah. Datuk Bandar Rotterdam, bandar pelabuhan yang paling sibuk di dunia, Rotterdam, Amsterdam, Rotterdam. Van Dam, tu cerita lain tu. Van Dam dam belaka kan. Rotterdam, bandar pelabuhan yang sibuk di dunia. Datuk Bandar orang Islam, dia pun boleh pilih Datuk Bandar orang Islam. Hebat. Di Rotterdam ada Masjid Baitur Rahman. 3 tahun lepas saya dijemput untuk khutbah Jumaat tu di Masjid Baitur Rahman. Ini keluarga angkat saya ni, ialah pak angkat Islam kan, ramai orang Belanda. Orang Belanda di Islam. Kami raya haji ni 9-10 Zulhijjah akan buat korban di sana, nak meraihkan orang Belanda yang memeluk Islam, perempuan, lelaki. Dan juga katanya ada artis-artis daripada Indonesia yang Kristian dan sebagainya telah memeluk Islam, ada di sana, yang dah tak duduk di Indonesia, duduk di Belanda. InsyaAllah ya, kita akan buat korban di sana sama dengan apa dia orang Belanda. Adalah 5 ekor saya dapat
kambing, yang murah kambing lah, lembu mahal. Jadi alhamdulillah kita tengok Islam berkembang di luar negara ni hebat. Di Europe, UK, very beautiful Islam in Europe now. Hari ni kata Mufti Bosnia Herzegovina, Mufti Bosnia sebut tu very beautiful Islam in Europe. Sekarang di Eropah, harap kita nampak kod Islam bangkit di sebelah Asia, punya tak nampak bangkit Islam di Europe, di Eropah. Nak bergaduh bukan ada lah sikit-sikit, tetapi bukan itu yang topik yang mereka nak ambil tiap-tiap hari. Duk gaduh berkelahi. Kita hari-hari hak ni yang mangsa yang kita baru nak kenal Islam. Mana satu betul aku tak tahu. Yang Salafi kata dia betul, yang Sunni kata dia betul, tarekat dengan cara tarekat. Hak ni kata Wahabi pula kata yang tak betul. Mana satu betul? Tuduhan macam-macam. Ustaz tu jangan jemput dia Wahabi pula. Ustaz ni jadi tarekat, ni jadi gunung jerai pula. Labeling tu tuan-tuan akhirnya merugikan kita. Jadi banyak lagi lah kalau kita perut pun dah lapar. Jadi kita setakat ni dulu lah kot 7.30 ni. Mudah-mudahan perkongsian ilmu kita pada pagi ni bulan subuh insya-Allah ada manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan lakukanlah ibadat korban tadi dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, man arada as-salah wal islah wal majda wal izzah bighairi jihad wa tadhiyah fa huwa halim wahim. Orang yang nakkan kepada kebaikan, yang kedua penambah baikan, yang ketiga ketinggian, yang keempat kemuliaan, tetapi mereka kata ulama tak melakukan jihad dan tak ada pengorbanan dilakukan, seumpama mimpi yang kosong. Jadi itulah untuk pesanan peringatan diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan sentiasalah sehinggalah akhir hayat kita letakkan untuk Islam, berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa. Itulah di antara lagu Piramli tu yang kita selalu nyanyi. InsyaAllah korban kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, di luar sana ada sahabat jaga satunya produk minyak wangi Raihana Syifa, minyak yang saya import daripada Dubai. Yang ni tuan-tuan, ada lagi ni yang telah disyifa didoa oleh yang berbahagia Ustaz Datuk Ismail Qamus almarhum. 2 tahun Datuk dah tinggalkan kita, tapi minyak ni masih ada. Ini limited edition. Untuk apa ni? Antaranya untuk yang kena sihir, santau, boleh mandi, boleh calip pada badan, dan boleh minum. Ada di Ipoh 8 tahun perempuan santau sihir. Bila dia minum 2-3 titik masuklah Islam, 2-3 titik masuk Islam. Tapi dia beli banyak, mula-mula 10 botol. Yang kedua dia beli 50 botol. Minum ni dengan izin Allah, bahan-bahan sihir keluar daripada badan. Yang kedua untuk anak-anak pelembut hati, penerang hati, dan juga untuk yang belum jodoh. InsyaAllah dah ada testimoni lah, cerita di Terengganu. Itu yang belum jodoh dah jodoh. Pagi ni yang dah jodoh nak jodoh sekali lagi. Itu lagi lah tuan-tuan. Mana dah tahu rezeki tuan-tuan. Yang kedua, yang ketiga, untuk suami isteri pakai yang ada masalah macam-macam, gaduh, nak cerai. Dan yang akhirnya untuk pelbagai lah, ini orang yang feedback pada orang bagi pada saya. Saya letak dekat leher anak saya, lambat cakap, dengan izin Allah cakap Ustaz. Anak autisma daripada agresif, lembut dah, dia payah nak cakap. Ini juga minyak sapu kat leher. Ini orang yang bagi feedback. Yang section sebelah Shah Alam, satu pakcik kanser tahap 3, dia minum lebih 10 botol, 20 botol dia beli dengan saya, rajin dia beli. Minum 2-3 titik, minum masuk Iswam. Kadang-kadang tak ada Iswam, minum gitu je. Saya tak tahulah macam mana rasa, tak pernah minum tuan. Alhamdulillah doktor mengesahkan elok. Ada yang fibroid, kemudian apa namanya, segugut. Buatlah, cuba usaha kita, ikhtiar, sapu dekat hari-hari dan sebagainya. Buat macam minyak angin, urut yang sakit lutut, kaki. Ada yang tak boleh sembahyang berdiri, elok berdiri. Katanya ini minyak yang pakai. Banyak semuanya, migraine, tafarruq maksumah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.